So itu yang kita tengok antara contoh pertama kita ada Dai Adam. Yang kedua kita ada Lisul. Mu'alaf yang baru 2 bulan masuk Islam dah kena berpuasa. Ya, dididik oleh suaminya, oleh Khalid sendiri. Dapat tahun lepas dah. Itu cerita lama lah kan. Tapi macam mana dia mengharungi bulan Ramadan tu kita tak tahu. Untuk yang pertama kali tu. Untuk kita bertanya pasal benda tu. Ya, kita ada orang yang sesuai ya? Yap. Kita bersama dengan seorang pendakwah iaitu Ustaz Dr. Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Apa khabar sahabat-sahabat di Konti? Baik, Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana sihat. keadaan di sana? Bersahur hari pertama makan apa tadi Ustaz? Saya makan roti bang. Oh, makan roti sama macam kau. Sama. Kita kan? Yeah. Ustaz, tadi kita Sebab ada makan bercerita nasi susah. Dia kena letak kuah, dia kena gaul, makan lambat. Roti, cecah, kopi, makan selesai. Settle. Yang penting sama. Yang penting sahur. Okey Ustaz, tadi kita ada bercerita mengenai mualaf yang bermula puasa. Kita ada Dai Adam bercerita mengenai itu, Khalid yang mengajak isterinya, didik isterinya untuk berpuasa pertama kali. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pandangan Ustaz mengenai mengajak orang yang mungkin dah dewasa kan, yang baru memeluk Islam untuk berpuasa. Ya, pengalaman mengajar mu'alaf untuk berpuasa dia adalah cabaran sebenarnya untuk mu'alaf, sebab first time dia orang kena tahan makan minum. Ada di antara mereka yang pernah berpuasa sebelum Islam. Bagi yang pernah berpuasa sebelum Islam tak ada masalah lah. Tapi yang first time puasa memang ada masalah. Dia rasa tak tahan, dia rasa macam susah. Kenapa kena tahan makan minum. So kita kena explain. Dan ada juga mu'alaf yang baru masuk Islam, dia kata boleh tak dia nak puasa setengah hari. Macam mana tu? Boleh lah. Kalau dia baru masuk Islam sehari dua, seminggu, kita bagilah dia kelonggaran. Sebab dia mengikut Imam Nawawi, dia kata al-mu'allafatu salasata ayyam fama ba'dahu fahuwa muslim. Mu'allaf ni 3 hari, lepas tu dia bukan mu'allaf dah, tapi ada juga mazhab memandang bagi tempoh yang lanjut 3 bulan. So dalam 3 bulan ni dia adalah proses belajar. Okey. Dia proses belajar. Proses belajar dia mungkin dia puasa setengah hari ataupun dia puasa setakat mana dia mampu pada hari atau pada bulan pertama dia puasa. Itu jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Tapi kalau itu keadaannya, yalah, maksudnya kita nak didik kan, kita tak nak dia rasa Islam tu beban untuk dia. Betul, dan tak boleh dipaksa ya. Jadi Ustaz, sebenarnya apakah hukum sebenar berpuasa kepada seorang mu'alaf awal-awal tu lah? Kalau dia tak berpuasa. Hukum kalau sebenarnya. hukum dia masuk Islam, wajiblah dia berpuasa. Okey. Tetapi dia ada dalam kewajipan dia berpuasa tu, dia harus diberi kelonggaran. Macam mu'alaf kan, macam mu'alaf dia kena semayang tak masuk Islam. Dia kena semayang. Tapi Fatihah tak hafal. Sambil belajar tak hafal. Mungkin dia ialah macam saudari kita daripada Korea nak suruh hafal Fatihah bukannya senang, betul tak? Betul. Lisan, ada kawan-kawan kita yang lidah mereka tak boleh nak sebut sebutan-sebutan Arab ni. Ya. So bagi dia masa. So masa dia masuk Islam, lepas masuk Islam wajib tak dia solat? Wajib. Saya tak boleh kata untuk 3 bulan awak tak wajib solat. Mana boleh. Betul. Dia kena wajib solat. Tapi solat dia ikut kadar yang dia mampu. Paling tidak katakan dia ikut aja imam atau dia ikut aja siapa yang jadi imam, dia ikut follow aja dulu. Yes. Faham maksudnya so slow dia build up, dia develop dia punya kefahaman. Ya. Yeah. Jadi Ustaz, sekarang tadi Ustaz ada mention yang mungkin orang yang bukan beragama Islam ni mungkin ada sedikit ketakutan. Sebab kadang-kadang yelah bila masuk bulan Ramadan, bila masuk bab-bab semayang, dia takut mereka dipaksa. Jadi sebagai saya ni lah, sebagai orang biasa macam Ustaz mesti ada banyak pengalaman. Macam mana kita nak mendidik mereka ni untuk sempurnakan amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah ni? Sebab kita tahu ada, ialah orang di luar sana lihat Islam ni dengan dari pelbagai sudut kan. Ya, betul. Ada yang takut tengok bila orang perempuan tutup aurat. Ada orang Islam ni apalah semua benda berkelubung. Ada yang takut dengan Islam kerana Islam ni menghadkan makanan. Ada yang makan, ada benda tak boleh makan.
dalam Islam bila kata puasa sebulan, ada yang nak masuk Islam tapi puasa sebulan ni saya susah lah dia kata. Saya kata tak apa, latih dulu, belajar dulu. So sebenarnya mereka mereka rasa takut tu sebab mereka tak cuba. Mereka tak cuba. Kita hidup dalam environment sekarang ni bulan Ramadan, dalam sebuah keluarga Islam atau dalam sebuah masyarakat Islam yang majoriti Islam. Pagi-pagi orang dah bersahur dan environment dia kedai-kedai tak buka, kemudian dekat pejabat pun kawan-kawan tak makan. So dia just follow the flow kata orang. Kan dia ikut aja environment tu. So lama kelamaan dia akan jadi satu kebiasaan. Dan dia juga perlu tahu dalam banyak keadaan yang pembuktian terhadap melalui saintifik benefit orang yang berpuasa ni, kelebihan orang berpuasa. Bayangkan 1 bulan, kita kereta pun kita kena overhaul, motor kita kena overhaul. Overhaul ni kita kena buat major service kan? Kereta kita kena buat major service bila sampai dia punya tempoh hayat dia 5,000 km ke begitu. Motor pun gitu juga. Jadi bulan puasa adalah dia bulan untuk kita servis, kita bagi servis perut kita, badan kita ni dari sudut kesihatan. So dia shut down dulu sistem ni untuk bagi dia rehat 1 bulan. Yes, itu sebenarnya kita punya hikmah berpuasa ni. Sebenarnya kita kena seimbang cara saintifik juga. Tadi kita ada tahu Ustaz ada kata yang mana mualaf ni ada yang mungkin dilonggarkan sikitlah kalau mereka tak larat untuk berpuasa boleh berpuasa separuh hari kan, mungkin ada yang tak berpuasa penuh sepanjang bulan Ramadan tersebut. Tapi kan contohlah kalau mualaf tersebut tidak berpuasa penuh untuk 30 hari, adalah tertinggal contoh 10 hari, adakah perlu diganti puasa tu Ustaz? Ada kena ganti. Okey. Bila dia dah lama, dia dah Islam, dia dah mantap, dia kena ganti. Okey, maknanya wajib ganti Dia wajib ganti. Tak gugur kewajipan ke atas dia. Ada golongan-golongan yang dikecualikan? Kalau mualaf ni, tengoklah kalau mualaf tu dia mualaf yang sakit yang tak sembuh. Itu automatiklah dia masuk Islam, dia tak wajib puasa dah. Dia ganti saja hari-hari yang dia tak puasa kerana sakit. Dan sakit itu telah dibuktikan, telah dinasihatkan, telah diberitahu oleh pakar perubatan, dia tak akan sembuh. Jadi dia bolehlah tak puasa langsung, tak puasa terus, kemudian hari-hari yang ditinggal tu dia bayar fidyah. Okey, jadinya ingat kepada mualaf yang bermasuk Islam, mungkin dilonggarkan pada awal-awalnya. Tapi selepas dah macam Ustaz cakap dah mampu, nanti kena gantilah. Ganti. Bayar fidyah. Yang tak mampu kena bayar fidyah. Alright, jadi itu dia. Kita bercerita mengenai puasa seorang mualaf bersama dengan Ustaz Dr. Farid Ravi Abdullah. Kejap lagi Ustaz akan terus bersama dengan kita. Ustaz kena stay kat sini Ustaz. Yes. Okey. Ustaz kena terus pandang muka kami. Sebab kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak bercerita mengenai Ramadan 2020 ataupun 1441 Hijrah. Yes, dan anda jangan ke mana-mana. Kita tahu banyak lagi pasal puasa seorang mualaf. Betul. Kita dengar Da'i Adam bercakap tadi, Lisul, kita ada Ustaz Dr. Farid Ravi Abdullah. Dan kami masih lagi bersama dengan Ustaz tersebut. Ustaz ada lagi di sini? Ada. Jangan pergi dapur pula kan? Okey Ustaz, ada satu soalan. Okey, secara umum kita dah tahu yang Ramadan tahun ini adalah lain daripada yang lain. Untuk pertama kali, orang Islam tidak dibenarkan untuk ke masjid dan berjemaah. Apakah nasihat Ustaz sebaik-baik cara untuk melaksanakan solat tarawih dalam suasana pandemik ni? Iya. Betul kan? Kita dinasihatkan untuk tidak ke masjid, tidak berkumpul. Betul. Kerana pandemik ni ataupun virus COVID ni dia unseen virus yang mudah merebak, kita tak tahu. So untuk demi menjaga nyawa, maka kita diharuskan untuk solat di rumah sajalah. So environment sekarang ni dah berubah. It's a new norm kata orang tu kan. Satu kebiasaan yang perlu kita biasakan dengan situasi yang baru ni. So solat berjemaah di rumah. Saya yakin semalam ramai bapa-bapa dah berpeluh. Betul Ustaz. Termasuklah kita orang Ustaz. Yes, betul Ustaz. Jadi imam. Ada bapa yang usolinya je dekat 15 minit. Usoli, tak tahu usoli fardu ke usoli sunatan dia kalau kabur. Confuse.
Dia confused. Lepas tu bapaknya berpeluh. Lepas tu anaknya pesan kat mak dia, kata, "Mak, abah berpeluh. Mungkin panas kot, kuatkan sikit aircon." Dah, masa semayang kena kuatkan aircon. Mak dia kata, "Korang jangan banyak komen, ikut je imam." Okeylah, bagi saya ini satu cabaran untuk suami ataupun ayah atau ketua keluarga untuk membimbing ahli keluarga dalam solat berjemaah. Sebab itu daripada awal lagi kita dah boleh agak dah pandemik ni ataupun PKP ni akan dilanjutkan. So persiapan dari sudut hafalan surah-surah oleh kaum ayah ni, kaum bapa ni kenalah lancar kan. Betul. Tapi Kena kalau baca lancar, Qul Jom. Huwallahu Ahad je boleh Ustaz kan? Apa dia? Kalau baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas je. Boleh. Boleh. Dia mana kita Beginilah, tak hafal lah. Saya bagi choice. Saya bagi tahu begini. Saya kata surah-surah yang kita hafal tu pastikan kita lancar. Jadi ambil surah yang ujung-ujung, pendek-pendek. Yang ujung-ujung kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Ustaz, tak hafal lah Ustaz, dia kata. Okey, hafal surah apa? Saya hafal surah Wadduha, saya hafal surah surah Wal Asr, surah Idza Ja. Tak apa, mana-mana surah yang hafal tu susun elok baca. Rakaat pertama katakan dia baca Idza Jaa Nasrullah, rakaat kedua bacalah Qul Huwallahu Ahad. Katakan rakaat pertama dia baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua dia bacalah Qul Huwallahu Ahad. Betul. Ini sementara nak masuk hari yang ke-15. Bila masuk hari ke-15, rakaat kedua kita bacalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebab nak masuk malam Lailatul Qadar kan, 10 malam terakhir 15. Kita masuk 15 ke atas. Okey, tapi nak tanya Ustaz ni, sebab sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke masjid, tak boleh nak pergi ke surau. Tapi mungkin Ustaz boleh advise, memberikan sedikit nasihat. Apa antara ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan, pahalanya lebih kurang nak disamakan dengan pahala untuk kita berjemaah di masjid dan juga surau? Dia ada di sana beberapa riwayat hadis yang baginda Rasulullah beritahu bagi mereka yang memang melazimi masjid sebelum-sebelum ini. Memang mereka selalu pergi masjid, kita kata kaki masjid lah, senang cerita. Dalam perintah PKP ni dia tak boleh nak pergi. Walaupun dia solat di rumah, pahala dia sama seperti mana dia solat di masjid. Wow, sebab dia ahli masjid. Ahli masjid. Dia memang orang yang selalu pergi masjid. So, dia terhalang. Jadi, dia terhalang untuk pergi masjid. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi ada sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati dia berpaut pada masjid. So, berpaut pada masjid ni rindu kepada masjid. Golongan ini akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Allahu Akbar. Okey. Dan ini juga memberi peluang untuk kita supaya hati kita become a mosque. Hati kita ni, qalb kita ni, dia mesti jadi masjid. Kita kata masjid ni biasa dalam bahasa Melayu kita kata rumah Allah, betul tak? Betul. Rumah Allah. So sekarang kita tak boleh pergi rumah Allah. So masjid yang rumah Allah itu kita nak bawa dalam hati kita. So nak rasakan keakraban dan juga kehangatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita solat di rumah. So hati kita ni jadi masjid. So rumah kita jadi masjid ataupun surau. Solat berjemaah dihidupkan. So dia tetap akan dapat pahala yang sama. Faham? Itu adalah cara-caranya lah, adalah kita bawa masjid ke rumah. Tapi Ustaz, nak tanya Ustaz, sepanjang PKP ni, apa je aktiviti Ustaz buat dekat rumah? Memasak. Cuba nak diet lah bang. Jogging. Cerita pasal diet ini video. Ustaz memang hari-hari treadmill ke macam mana Ustaz? Lately ni. Lately lah. Jaga badan Nampak fit, patutlah nampak fit dia Ustaz sekarang. Ustaz, apa Facebook ataupun IG Ustaz? Saya nak follow lah Ustaz. Senyuman Ustaz ni menawan. Boleh. Farid Ravi. Follow je simple Farid je. Ravi. Tak ada underscore Apa dia? Tak ada underscore apa-apa, terus Farid Ravi saja. Tak ada. Farid Ravi.
Itu Facebook. IG tengok, kalau kat atas tu IG ada, Facebook ada. Boleh. Yes. Yang penting cari, follow, bolehlah tengok aktiviti-aktiviti Ustaz. Mungkin Ustaz ada buat dakwah online juga Ustaz Ya, ada. Ada Alright. kuliah-kuliah online, ada. Alright Ustaz, terima kasih banyak-banyak sebab memberi kami banyak ilmu pada hari ni kan. Bersama dengan kita di hari pertama Ramadan ni. Betul. Terima Terima kasih kasih. kerana perkongsian Ustaz sebentar tadi. Sebenarnya saya pun tak sangka dengan niat saja kita boleh mendapatkan pahala masjid tu sendiri. Ya, Alhamdulillah. betul. Sibuk tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Selamat Sama-sama. berbuka puasa nanti. Jangan salam buka puasa bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Comel Ustaz.